Perjalanan hidupku tidaklah sehebat artis-artis. Cerita hidupku ringkas seperti insan lain sehingga aku kenal penyakit itu. Semuanya berpunca dari kebiasaanku sibuk dengan tugas-tugas sampai larut malam. Painkiller lah sahabat karibku. Mana taknya, pening sikit painkiller, lesu sikit painkiller. Siapa sangka kesannya ku tanggung hari ini. Nama aku Rosli, tapi sering dipanggil Lee. Maklumlah, dari kecil peminat Bruce Lee. Aku seorang yang giat bersukan, mengekalkan gaya hidup yang sihat. Tapi semuanya berubah bila hidup aku berubah 360 darjah. Aku disambut oleh doktor pakar yang sedang duduk meneliti papan skrin komputer dengan tenang bertanyakan kabarku. Dia meminta aku supaya tenang dan cuba menerima apa yang ingin disampaikan. Doktor telah mengesahkan aku menghadapi kegagalan buah pinggang tahap kritikal. Menurutnya, dari keputusan ujian darah, penyakit ini 90% berpunca dari genetik ataupun keturunan. Ya Allah, besarnya dugaan yang ku terima ini, ya Allah. Jika dikatakan tentang keturunan, apakah silapku yang dulunya yang sering bersendirian, tidak pernah ambil tahu hal keluarga, punya kakak, tapi selalu saja bergaduh. Selepas abah dan ibu sudah tiada, aku berumah tangga dan masing-masing terus membuat haluan sendiri. Aku terima dugaan yang kau berikan ini, ya Allah. Aku terima dugaan yang kau berikan ini, ya Allah. Ini kisahku sebagai doktor pakar. Hari ini saja hampir 200 pesakit. Sedang ku melihat senarai yang bakal aku temui sebentar lagi, aku terpandang nama pesakit yang tertera di buku itu. Aku ingat nama itu. Seringkali masuk ke wad kerana tekanan darah tinggi yang tidak terkawal. Muncul seorang lelaki lingkungan awal 50-an berseluar jin masuk. Badan sedang-sedang saja, namun dia nampak tenang. Aku pula di sebalik meja rundingan agak risau dengan bacaan tekanan darahnya. Ternyata ingat lagi pakcik ini padaku yang dulu pernah merawat kes yang sama juga, iaitu tekanan darah tinggi yang tidak stabil. Aku menunjukkan catatan tekanan darah tinggi kepadanya, tetapi dia hairan dan menidakkan atas keputusan tekanan darah tinggi itu. Aku terkedu mendengar jawapan darinya. Itu dah biasa, kalau dekat rumah kadang cecah 230, 240. Ini pasti ada yang tak kena. Aku mula memasang soalan perangkap yang bakal menjerat jawapan pesakit ini. Ada 5 jenis ubat darah tinggi. Pakcik makan? Dengan lantas dia menjawab, makan. Dan apabila aku menyuruh dia menyebut nama ubat tersebut, kelihatan mukanya berubah segan silu. Aku dah agak dah, dia pasti tak makan. Akhirnya dia mengaku dia menepikan ubat hospital atas sebab yang bakal membuatkanku marah. Di dalam ruang yang kian usang, segala kebahagiaan yang mulai hilang. Aku menyendiri, mula menjauhi. Dari semua yang aku kasihi, ku pendam sakit ini seorang diri. Kerap kali bertanya pada diri, kenapa aku diuji sebegini? Aku cuba lari jauh dari masalah ini. Tanpa aku sedari, aku telah sakiti insan yang aku sayangi. Aku mendengar penerangan rawatan buah pinggang seperti transplant, CAPD atau cuci air dan HD, iaitu cuci darah. Aku tidak mau transplant ketika itu. Malu untuk aku meminta-minta. Dan prinsip aku, biarlah aku seorang sahaja yang tahu derita ini.
Aku memilih CAPD memandangkan aku amat takut pada jarum. Maka, bermulalah kehidupan dari CAPD ku. Merenung semula kejadian selama ini, rupanya banyak yang telah aku lalui dan percayalah, aku bangga dengan diriku. Aku percaya bahawa dengan disiplin yang baik, terutama dalam pengawalan apa yang diambil ketika makan dan minum, taat pada ubatan dan nasihat doktor pakar, aku boleh terus mencipta memori di dunia ini. Selagi aku masih diberi nafas oleh-Mu Tuhan, akan aku pastikan setiap saat dan waktu aku penuhi dengan sesuatu yang bermakna dan tidak sia-sia. Tiada lagi painkillerku. Selamat tinggal. Patutlah tekanan darah beliau tinggi. Beruntunglah penjual produk-produk suplemen yang mengaut keuntungan atas angin ini. Tiada kajian saintifik tapi sibuk menipu orang ramai yang produk mereka lah paling ajaib di dunia. Terkadang aku kesian kepada mereka yang mudah tertipu dengan iklan-iklan yang tidak masuk akal ini. Aku yang melihat kandungannya sahaja sudah tahu ia tidak mendatangkan kesan yang baik kepada badan manusia. Aku menjelaskan isi kandungan suplemen ini. Rata-rata tiada sebarang kandungan pun yang boleh membantu merawat penyakit, padahal lebih kepada tenaga badan sahaja. Bahananya buah pinggang yang bakal rosak. Aku tiada niat untuk menakutkannya, tetapi ianya cerita benar. Rata-rata mereka yang mengambil suplemen ini nak cepat kurus, nak kelihatan cantik, yakin boleh sembuh semua jenis penyakit. Sedangkan ada cara yang betul jika info-info kesihatan ini mereka ambil tahu daripada terpedaya dengan helah penjual yang tidak bertanggungjawab ini. Pakcik mengambil semula suplemen di meja dan membuangkannya di tong sampah dan melangkah keluar dari bilikku dengan penuh azam untuk berubah. Aku harap beliau akan jujur pada dirinya sendiri untuk mengelak rawatan dialisis dengan menjaga dirinya dengan cara yang betul. Buat pertama kalinya, aku mendengar perkataan hemodialysis dan peritoneal dialysis. Doktor pakar memberi penerangan tentang rawatan dialisis dan cara-cara melakukannya. Aku masih lagi berbaki perasaan tidak menerima kenyataan, apatah lagi untuk menjalani rawatan dialisis. Akhirnya, setelah berbincang dengan isteri, aku memilih rawatan CAPD. Aku diarahkan untuk masuk ke ward sebagai persiapan untuk menjalani pembedahan untuk memasukkan tiub Tenkov di perut yang akan digunakan untuk rawatan CAPD. Jadilah wira kepada anak-anak kita. Kuatlah, tabahlah, usahalah, kerana daripada penderitaan lahirlah jiwa-jiwa yang hebat. Apa yang menyakiti, ia akan kembali memberkati. Kata-kata dari isteriku yang aku pasak dalam diri sebagai pemangkin semangat. Terlalu asyik termenung, panggilan dari doktor pakar masuk di telefon bimbitku. Doktor mengingatkan temu janjiku. Ada berita penting yang bakal doktor sampaikan. Apa lagi ni? Semoga berita ini tidak mematahkan semangatku lagi. Tiba-tiba, pintu bilik doktor dibuka. Ya Allah, kutoleh ke belakang. Kakak aku datang. Kak Liza. Sekian lama kami tidak bertegur. Kakakku datang ketemu duga terakhirku. Doktor memberitahu yang kakakku dengan rela hati ingin mendermakan buah pinggangnya demi diriku. Dan ini peluang kedua aku kembali menjalani hidup seperti orang normal. Aku terdiam terpaku. Ternyata di hari pertama aku disahkan menghidapi sakit buah pinggang, isteriku telah menelefon Kak Liza dan menceritakan semua hal ini.
Di waktu aku sibuk dengan rawatan selama ini, Kak Liza dalam diam risaukan keadaan aku dan isteriku sering bertemu Kak Liza untuk perkembangan selanjutnya. Tiada apa yang aku pinta. Hidup tidak seperti yang ku impikan. Siapa sangka kakakku sendiri ikhlas memberikan peluang kedua ini. Semoga ianya menjadi contoh. Semakin ramai yang terbuka hati dan sudi tampil mengikut jejak langkah seperti Kak Liza. Kak, kau ibarat malaikat tidak bersayap. Terima kasih untuk segalanya, Kak.